ni. Okey. Macam tu. Apa khabar? Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Anda sedang menonton Kurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM bersama saya Nisaki. Apa khabar murid-murid di rumah? Diharapkan semuanya sihat, sejahtera, bertenaga dan bersedia untuk sesi kita pada hari ini. Nampak tak? Tarian kita hari ini. Akhiri. Kanan pula. Macam tu. Kalau nak belajar tarian kita pada hari ini, jom kita berkenalan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Cikgu Farif, apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Cikgu, saya nak minta cikgu perkenalkan diri cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Nisa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Farif bin Marlias. Saya berasal dari Pahang. Saya kini mengajar di Sekolah Seni Malaysia Johor dalam bidang seni tari. Wah, baiklah. Saya tahu hari ini kita ada satu tarian yang sangat-sangat menarik. Jadi, boleh tak cikgu terangkan apakah tarian yang murid-murid tengok di awal-awal tadi yang saya cuba tadi? Betul ke tidak, saya tak tahu. Itu kejap lagi kita akan tahu. Apakah tariannya cikgu? Okey. Pada hari ini kita akan belajar tarian Rejang Be'eh daripada kaum etnik Bidayuh di negeri Sarawak. Yang mana tarian ini dipelajari untuk murid tingkatan 2. Tingkatan 2, baik. KSSM tingkatan 2 lah, seni tari. Cikgu berasal dari Sekolah Seni Malaysia Johor. Pastinya ada banyak tarian yang kita belajar di Sekolah Seni Malaysia, dan hari ini kita akan belajar tarian dari etnik Sarawak. Etnik Bidayuh Sarawak. Tarian Rejang Be'eh. Untuk tarian-tarian etnik ni kan biasa cikgu, perkara pertama yang menjadi orang kata apa, tarikan yang pertama sekali orang pandang adalah busana dan tata riasnya. Seperti yang saya pakai sekarang ini. Mungkin saya pun nak berkenalan dengan lebih lanjut apa maknanya setiap busana yang saya pakai ni, apa yang saya pakai di kepala, di tangan, di pinggang. Jadi jom cikgu, kita nak persilakan penari-penari kita. Kita nak mulakan dengan penari lelaki. Boleh cikgu? Okey, kita persilakan penari lelaki kita masuk. Silakan di sini. Wah, lihatlah. Masuknya seperti pahlawan cikgu. Jadi boleh cikgu terangkan apakah busana bagi penari lelaki? Silakan cikgu. Okey, ini adalah busana bagi penari lelaki. Okay, yang pertama, mereka penari ini memakai sigar di atas kepala. Sigar, baik. Kemudian dia memakai jipur bayu. Kemudian dia memakai sirambuk. Kemudian dia pakai selapai pinggang. Lepas tu dia pakai bengkung. Kemudian dia pakai seluar. Kemudian dia pakai setega. Setega tu adalah loceng kaki. Loceng kaki. Nisa pun ada loceng kaki. Kalau Nisa nak tahu, baju yang warna coklat tu adalah kulit kayu tau. Kulit kayu. Dia buat daripada kulit kayu. Wah, sungguh nilai-nilai tradisi sesuatu etnik itu diperlihatkan dalam busana ini. Jom kita lihat pula busana penari wanita. Dipersilakan. Wah, ini macam yang Nisa pakai. Boleh cikgu terangkan apakah busana yang dipakai oleh penari wanita? Silakan cikgu. Okey, ini busana penari wanita sama macam Nisa pakai. Kita mulakan dengan kepala dulu. Okey, dia mulakan dengan sipiah. Lepas tu dia ada pengaih. Lepas tu buri. Baik. Fokus kepuang. Lepas tu kita ada selapai, kita ada jomoh dan juga kita ada girundung. Itu lonceng. Penari boleh tolong tunjukkan di kepala tadi apa cikgu? Ini adalah sipiah. Kemudian lepas tu dia ada pengaih. Pengaih adalah rantai manik. Kemudian kita ada baju boreh. Baju boreh adalah yang Nisa pakai ni. Baju boreh yang warna hitam ni. Ya, saya. Baik. Kemudian kita ada bokos kepuang. Iaitu bengkung. Macam Nisa pakai. Okey, kemudian kita ada selapai. Selapai ada selendang yang berada di leher. Kemudian kita ada jomoh. Jomoh adalah kain. Dan juga loceng dikira sebagai girindung lah. Kenapa kita kena pakai loceng kaki cikgu? Sebab saya pun ada loceng kaki.
Sebab ini adalah keunikan dalam tarian Rejang Beeh ni. Baik, untuk pengetahuan Nisa juga, tarian ini biasanya dipersembahkan ketika Hari Gawai, iaitu musim menuai. Hari Gawai. Baik, saya dapat lihat antara persamaan yang ada pada busana-busana ialah warna merah, kuning dan juga warna hitam. Yang terdapat. Ada maksud ke di sebalik warna-warna ni, cikgu? Okey, kebanyakan biasanya warna-warna dalam etnik di Borneo, Sarawak, ini adalah dominan lah warna-warna macam ni, warna hitam, warna merah, warna kuning. Dia ada perlambangan tersendirilah, Nisa. Betul. Dan warna-warna ini kita dapat lihat dalam bendera negeri Sarawak kan, cikgu, ya, kan? Betul. Jadi di situ ada orang kata apa, representasi terhadapnya. Baiklah, jom kita nak sama-sama belajar tarian Rejang Beeh. Tetapi sebelum tu, murid-murid di rumah nampak dah ada yang bersedia tu, cikgu. Sabar semua, jom kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Kembali menonton kurikulum Kesenian Seni Tari di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Farif untuk tarian Rejang Beeh yang berasal dari etnik Bidayuh negeri Sarawak. Sebelum kita mulakan, ya cikgu, apa-apa jenis tarian sekalipun, nampaknya murid-murid semua sudah bersedia. Kita mestilah mengetahui yang penting, cikgu, ya, teknik, betul tak, cikgu? Kita kena tahu ragam dan juga kita kena tahu tempo. Semua itu penting untuk kita mulakan belajar apa-apa jenis tarian sekalipun. Dan untuk tarian Rejang Beeh pada hari ini, jom cikgu, kita nak mulakan dengan teknik dan juga ragam tarian. Silakan, cikgu. Apa pertamanya yang kita perlu tahu, cikgu? Okey, kita mulakan dengan pergerakan asas dulu. Baik, pergerakan asas. Perhatikan gerakan asas. Untuk tarian Rejang Beeh ni, kita mulakan dengan bahagian kaki. Kaki ni di mana kita perlu menitik ataupun menggunakan tumit, menghentak ke lantai. Menghentak ke lantai. Okey, jadi kita lihat penari-penari lah. Tolong demokan. Boleh kita minta penari untuk ke depan. Mereka akan tunjukkan kepada kita. Pergerakan asas yang pertama. Okey. Ini teknik pertama, teknik asas kaki. And 5, 6, 7, 8. Dia macam hentak sedikit. Hentak di tumit, ya. Tumit. Okey, seterusnya kita akan pergi ke bahagian tangan pula. Bahagian tangan. Tangan. Okey, bila tangan, pergerakan lelaki yang perempuan dia mesti mengepak. Sebab dia berbentuk macam burung helang, Nisa. Okey, cuba tengok Cikgu Datu. Pergerakan yang besar, and go. Ini pergerakan yang besar. Pergerakan yang besar. Okey, cikgu. Dibuat serentak dengan pergerakan asas yang pertama tadi. Dia sekali combine. Okey, seterusnya kita pergi ke ragam yang pertama lah, Nisa. Okey, ragam yang pertama adalah tongan ngipas. Tongan ngipas ada ragam asas yang saya tunjukkan tadi lah. So, kita tak payah ulang lah kan, sebab dah tahu. Okey, seterusnya adalah ragam untuk lelaki pula. Baik. Yang pertama, ragam lelaki adalah berkabur dan tipat. Okey, berkabur dan tipat adalah bentuk yang begini. Seperti burung halang terbang. Okey, 5, 6, 7, 8. Bukanya lebih besar, lebih besar, sesuai dengan gerakan seseorang penari lelaki. Okey, seterusnya ragam yang seterusnya adalah ragam tongan simirip terbang. Baik. Okey, yang terbang ni macam mana, Datu? Tangan di belakang. Di belakang. Dia akan berpusing, berbentuk huruf 8. Ya. Okey, seterusnya adalah ragam yang terakhir untuk penari lelaki, iaitu tongan mengepak manuk simirip. Baik. Ini senang saja. Okey, tunjukkan 5, 6, 7, 8. Sedikit lompatan di situ. Dan tangan memang kena mengepak besar. Kena buka tangan. Jadi murid-murid lelaki boleh ikut asas tarian bagi penari lelaki yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Macam mana dengan penari wanita pula? Apa perbezaan gerakannya, cikgu? Okey, dia sama macam lelaki juga, cumanya bersifat wanita lah. Tidak terlalu ganas ataupun terlalu membuka. Lebih lembut. Lebih feminin. Baik, jom kita lihat sama-sama. Kita mulakan dengan ragam yang pertama, iaitu berpusing. Berpusing. 5, 6, 7, 8. Okey, pusingkan. Di mana gerakan tangannya? Tangan dia membuka dan tutup. Dibuka, ditutup. Baik. Kalau lihat dia punya tangan, dia tak membuka macam ni. Dia macam ni, berbentuk. Macam ni. Tangan mesti tutup. Menunjukkan kelembutan. Buka. Okey. Kemudian dia punya satu lagi, Nisa, bahagian telinga dengan tangan kena sedikit rapat lah. Sedikit rapat. Walaupun nampak sedikit ketiak tak apa. Itu memang itu dia punya ragam dia. Baik. Okey, seterusnya kita pergi ke ragam yang seterusnya, iaitu ragam tolak dan bingun. Okey, dia akan berbentuk seperti ini. Ya. Ewa bulan sikit lah. Baik. Okey, 5, 6, 7, 8. Ini kiri. Kanan. 7.
Senang saja. Gitu. Dia begini saja. And yang terakhir adalah boleh. ni panjang sikit ni, Nisa, nama dia. Saya takut Baik. tersasul juga ni. Okey. Ya. Tongan kadang, puup dan gisip poon. Apa itu? Okay, kalau puup tu tangan dia puup. Buka tutup. Kalau gisip poon tu, gisip poon ni. Okey, kita tengok Cikgu Hidayah menunjukkan. Baik, menunjukkan contoh kepada murid-murid di rumah. Semua dah berdiri tu nak cuba sama-sama. Jom. Silakan Cikgu Hidayah. 5, 6, 7, 8. Ya. Tu. Dia kena opposition lah. Maksudnya bila kita tutup, kaki kita akan kepak sikit. Okey. Macam tu. Tutup. So, selesai sudah kita punya ragam-ragam dia. Bila saya perasan bila kita perlu melakukan dua ragam yang berbeza dalam pada waktu yang sama, mungkin ada murid-murid yang macam tersalah. Kaki tak bergerak lagi tapi tangan dah bergerak. Bagaimana tu untuk menguasai dua ragam yang berbeza dalam masa yang sama, Cikgu? Okey, kita mulakan dengan teknik. Yang pertama kita mulakan dengan teknik dulu. Mula buat dengan tangan. Bila dah kuasai teknik tangan, kita kaki pula. Kemudian kita combine dua-dua, kita gabungkan dua. Dan lakukan banyak latihan. Betul. Latihan. Mungkin kita boleh lihat contoh daripada ragam yang pertama hingga terakhir selepas ini. Yang murid di rumah jangan ke mana-mana, mungkin boleh teruskan latihan. Yang lelaki bagaimana, kena buka sikit, yang perempuan bagaimana. Kembali selepas ini di Kurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Macam ni. Terima kasih kerana masih menonton Kurikulum Kesenian Seni Tari di Didik TV KPM. Hari ini Cikgu Farid dah ajar kita ragam asas tentang tarian rejam be. Kita dah tahu dah macam mana tarian lelaki dan juga wanita, apa perbezaannya. Tapi saya nak tahu bagaimana kita nak memahami pola lantai sesuatu tarian tu, Cikgu. Okey, pola lantai bermaksud adalah lakaran yang koreografer lakarkan di atas lantai. Lantai kita baik. Maksudnya bentuk-bentuk pola yang dibentuk oleh koreografer. Koreografer ni maksudnya pereka tari. Yang buat betul-betul pola lantai tu. Kalau awak tengok dekat persembahan kan, contohnya dekat mana-mana persembahan, bentuk-bentuk pola lantai yang dekat atas pentas tu itu adalah bentuk-bentuk lah. Macam tu. So, untuk tarian rejam be ni ada berapa, Cikgu, pola lantai kita? Lebih kurang 6. Cuma itu tidak orang kata terikat. Jadi terpulang kepada mereka yang bersesuaian untuk buat punya pola lantai pun tak ada masalah. Okey, apakah keenam pola lantai yang kita nak pelajari hari ini, Cikgu? Okey, baik. Kalau gitu saya nak ajak Nisa dan juga murid-murid sekalian, kita tengok bentuk apakah pola lantai yang biasa digunakan dalam persembahan tarian rejam be ni. Baik, jom. Baik. Yang pertama adalah bentuk sebaris. Sebaris. Maknanya? Sebaris kita ada dua pilihan. Yang pertama sebaris macam ni, sebaris melintang. Kedudukan yang sama, baris. Ataupun sebaris menegak. Okey, menegak kita bagi Nisa kat depan. Okey, baik. Saya di depan. Boleh. Begini ya? Ya. Dah macam beratur, angkat tangan turun. Tapi ini pola garis tegak di hadapan untuk tarian rejam be ya. Okey, lepas tu boleh kita buat pola bentuk bulatan. Bulatan. Nisa boleh pusing ke kanan. Kita bentukkan bulatan. Pusing ke kanan. Pusing. Semuanya bergerak di dalam bulatan. Okey. Baik, saya di sini. Okey, ini adalah bulatan pola. Actually sebenarnya kita membentuk ataupun kita melakar pola itu dekat lantai ni. Bentuk-bentuk. Okey, sekarang kita pergi ke pola seterusnya, iaitu nombor 8. Nombor 8. Saya kena tukar dengan Cikgu Hidayah. Nanti kita tunjukkan bentuk dia. Okey. Murid-murid boleh tengok dekat lantai ni. Pergerakan penari membentuk huruf 8. Bayangkan ada nombor 8 yang besar di lantai. Okey, Cikgu, silakan. Okey, jalan. Pusing. Patah balik. Patah balik. Okey. Ni kita minta Nisa pula buat. Okey, saya cuba ya, murid-murid rumah. Okey, jom. 1, 2, 3. Okey. Satu. Kiri. Mana saya nak pusing, Cikgu? Betul ke tidak tu? Okey, saya masih perlukan latihan yang orang kata apa, yang lebih banyak lagi untuk kita orang kata apa, menguasai gerakan nombor 8 ni. Kalau barisan tu dia menegak tapi dia menyengit sikit tu, kira pola lantai ke, Cikgu? Boleh, tak ada masalah. Itu adalah bergantung kepada kreativiti murid. Baik. Okey, kalau bentuk orang kata mana tegak,
Yang sengit tu. Kalau macam Melayu dia panggil selanting. Selanting. Kalau macam budaya yang lain kita boleh panggil menegak jugalah. Mungkin 45 darjah. Ya. Kalau yang menegak macam tu daripada sini ya. Ini adalah kira macam sebaris 45 darjah lah. Ya, sebaris 45 darjah. Macam mana yang di rumah dah ingat dah? Setiap pola lantai yang kita belajar setakat ini, jom kita nak pergi ke pola lantai yang seterusnya, iaitu bentuk V. Bentuk V. Saya minta Nisa dengan Cikgu Dayah ke depan lah. Okey, ke depan. Ini V. Baik, di sini. Nisa, dia V ni ada dua. Sama ada nak buat V terbalik ataupun V tepat. Yang kita ini yang pertama. terbalik. Okey, yang kedua jom kita bergerak. So Nisa dengan Cikgu Dayah belakang. Okey, ke belakang. Ini pun bentuk V juga. Baik. Susunan. Tadi dia sebenarnya bergantung kepada bilangan penari nak membentuk pola lantai. Kalau 2 orang lain pula, kalau 3 lain, kalau 4 inilah yang sesuai lah. Ada bilangan maksimum ke untuk penari bagi persembahan tarian Rejang Beeh ni, cikgu? Sebab tarian Rejang Beeh ni menari secara berpasangan, so makanya menarinya kena yang genap lah. 2, 4, 6, 8 macam tu lah. Baiklah, seingat saya kalau saya buka lah saluran YouTube kan cikgu, saya tulis tarian Rejang Beeh tu, saya ada lihat persembahan daripada murid-murid sekolah dengan menggunakan 8 penari. Okey, tadi kita dah tahu dah. Ragam-ragam asas. Boleh tak cikgu nak uji? Cikgu sebutkan ragam, mungkin cikgu Datu boleh lakukan ragam apa tadi? Kita cuba lain cikgu Dayah ya. Boleh kita cuba. Boleh. Kita cuba kita ambil ragam asas. Kita buat bentuk bulatan. Sekarang kita bentuk sebaris, betul? Sebaris melintang. Apa kata semua guru-guru dan juga Nisa, kita buat bentuk bulatan menggunakan ragam asas. Ragam asas macam ni. Okey, macam ni Okey. Kita cuba. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, kita mana? 4. Bulatan. Bulatan. 8. Bijak. Ini bijak. Okey, dia dah bergerak. Dah bergerak. menjadi bulatan. Nampak tak yang di rumah? Okey, baik. Okey, boleh. Kalau biasanya kalau murid dekat dalam kelas ataupun di luar aktiviti, so kita boleh minta murid mencipta bentuk-bentuk pola lantai yang lebih menarik. Biasanya murid-murid ni akan lebih kreativiti. So kita nampak kebat dekat situ. Okey, pada pemahaman saya, setiap ragam ini perlu kita ingat satu persatu mengikut urutan, betul tak cikgu? Betul itu. Kalau pola lantai kita kena ikut urutan atau tidak, atau kita bebas nak gunakan mana-mana pola lantai? Yes, bebas. Kita bebas menggunakan mana-mana bentuk pola lantai di mana dia tidak ada terikat. Kita melihat kepada kreativiti murid untuk mencipta pola lantai itu sendiri. Bergantung kepada bilangan penari, konsep persembahan, tema persembahan dan sebagainya. Okey cikgu, jom kita nak cuba pola lantai yang kedua. Saya nak cuba yang barisan lurus tu. Okey, masuk baris. Okey. So macam ni kita menggunakan gerak asas lah. Gerak asas. Lebih mudah. Contohnya gerak asas yang tadi ni? Yang ini pun boleh juga. Nanti perempuan, kalau perempuan macam ni, lelaki kena buat yang lain lah. Kena buat yang lelaki lain. Mungkin ambil yang begini. Iaitu dikabur dan tipat. Kita lakukan bersama-sama. Okey. Daripada bulatan tu kita dengan nak kiraan 2 kali 8 pun boleh. 2 kali 8, baik. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baiklah. Jadi murid-murid di rumah ataupun semua yang menonton ni boleh cuba latihan ragam asas tadi, mencuba pola lantai yang berbeza, dan sebenarnya kita sudah pun tiba di penghujung sesi kita, cikgu. Seronok sangat hari ini saya belajar tarian etnik Bidayuh Rejang Beeh. Apakah kesimpulan atau rumusan yang cikgu nak kongsikan dengan semua yang menonton kita, cikgu? Okey, yang pertama adalah murid-murid kena kuasai teknik dan juga ragam dia. Okey, yang kedua, murid pastikan bentuk-bentuk pola yang dihasilkan mengikut kesesuaian bilangan penari. Baik. Dan jangan lupa aktiviti tarian ini murid-murid boleh buat secara solo, berkumpulan, menggunakan platform media dan juga editing video dengan hashtag seni untuk semua dan juga tarian Rejang Beeh SSEM. Baiklah, bukan setakat murid-murid, sesiapa saja yang menonton kita punya rancangan pada hari ini boleh cuba tarian ini. Mana tahu ada yang betul-betul saya minat tarian-tarian etnik, tarian-tarian tradisional ini, boleh cuba. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Farif yang merupakan guru dari Sekolah Seni Malaysia Johor. Terima kasih Cikgu Datu dan Cikgu Yaya kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Murid-murid di rumah, penonton sekalian, jangan lupa teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Kita jumpa lagi dalam Core Kurikulum Kesenian Seni Tari. Saya Nisa K. Jumpa lagi. Dengar bunyi loceng.
KPM